Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita dan ulasan-ulasan terbaik untuk seluruh rakyat Malaysia. Bagi anda yang pertama kali bersama-sama dalam channel ini, sila tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sekali lagi, bagi anda yang pertama kali, sila tekan butang subscribe, like dan share. Kita mulakan berita menarik hari ini. Salam sejahtera, salam sejahtera, salam sejahtera Malaysia. Selamat berpuasa kepada teman-teman rakyat Malaysia yang beragama Islam. Saya ingin mengucapkan selamat berpuasa. Hari ini hari keberapa puasa? Saya dah lupa sikit lah. Saya sudah lupa sikit. Tapi yang pasti tiap-tiap petang ada saya pergi membeli di tempat berbuka puasa yang jual gerai-gerai Ramadan. Syok lah, memang syok. Itulah kehebatan rakyat Malaysia. Kita boleh bersatu padu. Tapi mungkin di negeri Sabah memang best. Memang best. Negeri Sabah memang best. Kita boleh hidup dengan aman, damai, harmoni. Segala-gala boleh hidup di sini. Best lah. Memang best. Kita harmoni di Sabah. Saya hanya mau tanya sajalah. Waktu Muhyiddin jadi Perdana Menteri, Hadi Awang jadi duta. Duta bertaraf Menteri Timur Tengah. Apa yang dorang buat untuk Palestin? Apa yang terang sudah buat? Waktu tu adakah dorang duk menyalak ke? Ada duk bising ke? Adakah diorang minta supaya negara-negara barat, kuasa-kuasa besar untuk melihat keadaan yang berlaku di Palestin? Adakah? Boleh tolong jawab? Atau Hadi Awang, adakah dia buat apa-apa perkara yang sesuai dan seimbang, sepadan dengan gaji dia, allowance dia sebagai menteri pula, sebagai duta bertaraf menteri itu? Adakah? Ini Perdana Menteri. Sudahlah dia tak ada gaji. Dia tak ambil gaji tau. Walaun mesti bengong punya lah. Walaun mesti bengang, bengong, apalagi sakit hati. Perdana Menteri tidak ambil gaji tau. Tidak ambil gaji. Tapi tengok apa yang dia buat. Muhyiddin dia ambil gaji. Hadi Awang dia ambil gaji. Gajinya bukan calang-calang, gila-gila punya besar tau. Tapi apa yang dia buat tak tahulah. Tapi Perdana Menteri tak ambil gaji. Tapi apa yang dia buat? Ni saya kongsi kepada anda. Selepas Perdana Menteri 10 pulang dari Jerman minta Israel buka lebih banyak akses bantuan ke Gaza. Lihat saja kehebatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ada lagi kah yang boleh buat macam ni? Mahathir lagi lah tak pernah buat. Najib tak tahu. Tak. Siapa lagi? Ismail Sabri Yaakob pun tiada juga. Muhyiddin jauh panggang dari api. Tapi Perdana Menteri, tengok hebatnya dia, Perdana Menteri 10 Anwar Ibrahim. Dia pergi Jerman, terus Jerman boleh sudah dengar. Jerman bukan calang-calang negara tau, tapi boleh dengar Perdana Menteri kita punya cakap. Selepas pulangnya Datuk Seri Anwar Ibrahim dari Jerman, negara penyokong utama Israel itu mendesak agar Israel membuka akses bantuan untuk Palestin secara besar-besaran. Pernyataan Chancellor Jerman iaitu Olaf Scholz ini disampaikan menjelang kunjungan 2 hari beliau ke Timur Tengah. Scholz dijadualkan berkunjung ke Aqabah, pelabuhan Jordan di Laut Merah, dan bertemu Raja Abdullah pada 17 hari bulan Mac kemarin sebelum terbang ke Israel untuk bertemu Perdana Menteri Israel iaitu Benjamin Netanyahu. Saat ini diperlukan bantuan dalam skala yang lebih besar untuk tiba di Gaza. Itu juga akan menjadi topik yang akan saya bahas, kata Scholz pada wartawan pada Sabtu semalam. Pernyataan Scholz itu terus setia dengan Israel telah dibantah secara berdepan oleh Anwar ketika kedua-dua pemimpin itu mengadakan sidang media bersama. Selepas PMX pulang dari Jerman ini yang berlaku. PMX tak balik dengan tangan kosong. Sekarang kita faham kenapa PMX pilih Jerman
ulas seorang penganalisis politik mengenai apa yang berlaku. Muhyiddin buat apa? Hadiah wang buat apa? Kelantangan Perdana Menteri Anwar Ibrahim di Jerman baru-baru ini yang mematahkan pertanyaan berat sebelah oleh sebuah media asing terhadap Palestin bukan sahaja tular di Malaysia, bahkan mendapat perhatian di seluruh dunia. Beliau menjadi bualan di platform X sehingga ucapannya dipetik banyak masyarakat antarabangsa. Tahniah diucapkan kepada Perdana Menteri kita, Perdana Menteri yang terhebat di Malaysia setakat ini, mungkin terhebat di dunia. Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, terhebat. Salam sejahtera Malaysia. Ini ada satu dokumen baru diterima tau. Baru diterima. Kerajaan Terengganu rupanya yang dipimpin Kerajaan Terengganu, pimpinan PAS. Kerajaan Terengganu pimpinan PAS gagal urus belanja mereka. Saya ada baru sebelum saya bacakan, kongsikan kepada anda perkara tadi yang saya baca tu, saya ada tonton baru-baru ni satu video TikTok daripada DSA. Lucu. Apabila Samsuri yang dikatakan calon Perdana Menteri PAS itu ditanya oleh KJ apa dia bagi rating untuk kerajaan yang ada sekarang, sama ada lulus atau gagal. Dia boleh kata gagal dengan dia punya alasan kerana dia dengar orang duk cerita luahan perasaan makcik-makcik, pakcik-pakcik, atuk-atuk, nenek-nenek dekat mana-mana je lah. Mungkin dia jumpa di pasar, mungkin tepi jalan, di warung. Ada orang mengeluh, lepas tu dah kata kerajaan gagal. Excuse me. Bukan begitu cara untuk membuat penilaian. Dr. Samsuri itu doktor tahu. Dia tahu macam mana nak buat hipotesis, macam mana nak buat keputusan. Data mesti accurate. Bukan sembarang jumpa makcik itu kata tak bagus, makcik ni kata tak bagus. Lepas tu apa lagi? Yang dia dapat itu di mana? Di pasar. Di pasar kah? Di tepi jalan kah? Lepas tu dia apa lagi? Dia mungkin dia dengar 50, 60, 100, 1000 orang. Tapi Malaysia ada 33 juta rakyat tau, lebih kurang lah. Jadi berapa banyak sangat dia dengar suara ni? Dia pernah dengar tak suara daripada Selangor, daripada Perak, daripada mana-mana? Pernah tak? Jadi sebelum kata kerajaan PMX ini gagal, ini ada satu yang saya nak kongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kerajaan Terengganu, pimpinan PAS gagal urus belanja mereka. Memang dah gagal ke? Atau memang gagal pun? Pemerhati politik Liana Marzuki mendedahkan bahawa kerajaan Terengganu di bawah pimpinan PAS gagal menguruskan perbelanjaan mereka meskipun jumlah penduduk kurang daripada Selangor. Terengganu populasinya hanya 1.2 juta. Belanja 1.86 bilion. Beza Selangor populasi 7.2 juta. Belanja 1.33 bilion. Tulisnya di laman Facebook. Data di atas diperolehi daripada buku Belanjawan Negeri 2024. Apabila diselidiki, punca di sebalik angka yang tidak seimbang, Liana berkata, kerajaan Terengganu sebenarnya banyak bergantung kepada wang ehsan daripada persekutuan. Dari segi pendapatan negeri, Terengganu bergantung 86% pendapatan daripada wang ehsan persekutuan. Hanya 14% saja dikutip daripada hasil. Berbanding Selangor, 10% je dapat dari dana kerajaan persekutuan. 90% daripada pendapatan mereka sendiri melalui hasil negeri. Ini barulah negeri yang maju. Samsuri layakkah untuk nak jadi Perdana Menteri kalau begini? Layakkah nak komen Perdana Menteri kalau begini? Dari segi perbelanjaan, terbaliklah pula. Belanja negeri Terengganu yang populasi 1.2 juta rupanya lagi tinggi daripada belanja Selangor yang 7.2 juta. Terengganu belanja tahunan untuk 2024 berjumlah 1.86 bilion. Selangor hanya 1.33 bilion tau. Macam mana tu? Pergi mana duit tu?
Liana turut mendakwa bahawa Terengganu tidak layak mendapat royalti minyak berdasarkan Akta Laut Wilayah. Ikut Akta Laut Wilayah, patutnya Terengganu tak layak dah dapat royalti minyak. Tetapi bila dah diberi, mengadu tak cukup pula. Royalti minyak adalah salah satu perkara yang sering kali dibangkitkan oleh wakil rakyat PAS. Okey, so tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, daripada harapandaily.com, anda boleh layari harapandaily.com bertarikh hari ini 18 Mac. Hari ini 18 Mac 2024. Terengganu, Kerajaan Terengganu pimpinan PAS gagal urus belanja mereka. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye bye.